Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rozi bin Kasim. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan teknik cabang karangan dengan tajuk yang baru. Okey, apakah tajuk dia? Kita lihat. Baik, tajuk dia adalah kebaikan berjimat cermat. Okey, contoh beli barang yang perlu-perlu sahaja, itu berjimat cermat. Okey, macam biasa saya kata kita akan, kalau dalam kelas atau buat sendiri, kita kena cari isi dulu, keluarkan dulu semua isi, baru pilih isi yang terbaik. Tapi disebabkan kekangan masa, saya terus bagi 4 isi yang terbaik. Okey, 4 isi yang terbaik ialah, pertama sekali, apakah kebaikan? Kebaikan berjimat cermat ialah dapat mengelakkan pembaziran. Sama ada bazir wang, bazir makanan, elektrik dan sebagainya. Dapat mengurangkan kos perbelanjaan. Maksudnya contoh, kalau kos perbelanjaan beli barang sebulan 1,000, mungkin bila kita berjimat cermat, kita hanya gunakan RM500 sahaja satu bulan. Itu dapat mengurangkan kos bila kita berjimat cermat. Dapat menambahkan simpanan. Maksudnya bila kita berjimat cermat, wang yang lebih itu kita boleh simpan di dalam bank. Okey? Dan dapat memupuk sifat berdikari. Maksudnya bila kita berjimat cermat tu, maksudnya kita ni dah pandai, matang, dah matured. Okey, dah tahu yang mana penting, yang mana tidak penting. Baik, kita tengok bentuk cabangnya. Okey, bentuk cabang, kalau kebaikan, soalan tentang kebaikan, kepentingan, manfaat, faedah, ini isi dia. Ini yang cerita kita biru ni yang buruk dulu, maksudnya yang tidak dilakukan. Yang ini kebaikan yang terhasil daripada sesuatu perkara yang kita lakukan, ini kita uraikan. Jadi dah dulu cabang utama dan ini dia punya ranting-ranting dia. Okey, kita tengok macam mana saya uraikan isi. Satu dah berserta buat ayat dia. Okey, baik. Isi yang pertama ialah dapat mengelakkan pembaziran. Okey, maksudnya bila kita berjimat cermat, kita dapat mengelakkan pembaziran. Jadi kita cerita buruk ni macam dulu, apa yang idea nak keluar ialah pada masa ini ramai orang yang suka membazir. Okey. Contoh membazir apa? Membazir makanan, elektrik, air dan sebagainya. Mereka mengikut hawa nafsu. Kalau yang bukan Melayu, kalau tak tahu apa itu hawa nafsu ni, macam syaitan dalam hati ni. Mahu suruh dia beli barang saja banyak-banyak. Okey, itu. Dan membazir ni ungkapan menarik. Membazir ini ialah amalan syaitan. Syaitan yang jahat selalu buat. Okey, macam mana nak buat ayat dia? Okey, pertama sekali, apa tajuk dia? Kebaikan berjimat cermat yang pertama adalah dapat mengelakkan pembaziran. Buat ayat sini. Cerita dulu. Pada masa ini ramai orang yang suka membazir. Okey, buat ayat ini pula. Contohnya, mereka suka membazir makanan, elektrik, air dan sebagainya. Macam mana nak buat mengikut hawa nafsu ni? Mereka suka mengikut hawa nafsu mereka semasa berbelanja. Amalan mereka itu, hal ini kerana membazir ialah amalan syaitan. Okey, baik. Buat ayat yang tengah dia pula. Macam mana nak buat ayat dia? Okey, apa yang point dia? Contoh, yang ni, apabila berjimat cermat, ulang balik isi. Apabila berjimat cermat, kita dapat mengelakkan pembaziran. Gunakan penada wacana. Oleh itu, apabila kita berjimat cermat, kita dapat mengelakkan pembaziran. Okey, tidak berlaku pembaziran makanan. Kita tidak akan melakukan pembaziran makanan. Kita boleh ubah ayat dalam poin ini. Okey, apa? Lebihan makanan dapat didermakan. Buat ayat, sekiranya kita mempunyai lebihan makanan, kita dapat mendermakan makanan tersebut kepada orang yang susah. Semua tambah. Boleh ubah. Jangan ingat didermakan mesti nak guna didermakan. Boleh jadi mendermakan. Okey. Hal ini menyebabkan tidak berlakunya pembaziran elektrik, air dan sebagainya. Okey. Selain itu, sumber tenaga atau air juga dapat dijimatkan. Jadi kita bila contoh kita kalau nak keluar tutup lampu semua kan. Jadi sumber tenaga semua dapat dijimatkan. Jadi bekalan untuk generasi akan datang masih ada. Okey, baik. Isi yang seterusnya. Okey, tengok. Dapat mengurangkan kos perbelanjaan. Okey, ini cerita buruk dia. Maksudnya sekarang ni kos perbelanjaan kita meningkat. Okey, kerana harga barang semakin mahal. Ramai orang yang tidak berjimat cermat. Okey, baik. Jadi buat ayat ni. Selain itu, masukkan tajuk dia apa tadi? Kebaikan berjimat cermat yang kedua adalah dapat
mengurangkan kos perbelanjaan. Apa ayat ini? Pada masa ini kos perbelanjaan semakin meningkat. Okey? Contohnya harga barang semakin mahal. Bawah sini kau boleh cerita apa barang contoh harga barang yang mahal. Okey, boleh. Ramai orang juga tidak berjimat cermat menyebabkan kos semakin meningkat. Okey? Jadi apa kebaikan dia kalau kita berjimat cermat? Kita ulang balik. Baik ya. Apabila berjimat cermat, kita dapat mengurangkan kos pembelajaran. Ini dalam ayat yang perenggan. Okey? Okey, membeli barang yang penting sahaja. Seseorang itu atau masyarakat perlu membeli barang yang penting sahaja kalau dalam perenggan lengkap. Contohnya membeli makanan, pakaian yang penting sahaja untuk keperluan diri dan keluarga. Boleh tambah ayat. Mereka juga, seseorang itu juga boleh buat ayat. Seseorang itu ke masyarakat perlu bijak berbelanja, pandai macam mana nak berbelanja. Okey? Mereka tidak perlu membeli barang yang tidak penting. Tidak membeli barang yang mahal. Mereka juga, ayat yang seterusnya, mereka juga tidak perlu membeli barang yang mahal. Okey? Jadi kos perbelanjaan bulanan dapat dijimatkan. Okey? Itu dalam huraian seterusnya ayat dia. Okey, baik. Yang ketiga, dapat menambahkan simpanan. Okey, kita punya saving dapat bertambah. Okey, cerita buruk dulu. Pada masa ini ramai orang tak ada simpanan. Mungkin sebab apa mereka tak ada simpanan? Sebab mereka ni tak pandai berjimat cermat, suka membazir, suka melancung dan banyak lagi. Okey, macam mana nak buat ayat dia? Tadi dah selain itu, di samping itu kebaikan berjimat cermat yang ketiga adalah dapat menambahkan simpanan. Cerita buruk yang sikit dah cerita buruk dia. Pada masa ini kebanyakan masyarakat atau ramai orang yang tidak mempunyai simpanan sendiri. Simpanan untuk masa depan juga boleh ubah ayat dia. Okey, hal ini disebabkan mereka tidak berjimat cermat. Titik. Mereka suka membazir, melancung, membeli barang yang mahal dan sebagainya. Okey? Okey? Jadi yang kita huraikan yang tengah ni pula. Cabaran yang kedua ni. Ulang balik. Apabila berjimat cermat, kita dapat menambahkan simpanan. Okey? Contoh, wang hanya digunakan apabila perlu sahaja. Jadi lebihan wang dapat disimpan. Apabila kita buat ayat sini, jadi nak buat ayat dia. Apabila kita membeli barang yang perlu sahaja, lebihan wang dapat disimpan. Boleh, betul ayat ni. Boleh simpan di bank untuk mendapat faedah. Kita boleh menyimpan wang tersebut di bank untuk mendapat faedah atau dividen. Okey, setiap tahun dapat. Okey. Yang ni pula, simpanan juga boleh digunakan untuk waktu-waktu kecemasan, sakit ke apa, boleh tambah ayat boleh. Wang tersebut boleh, contohnya wang tersebut boleh digunakan semasa waktu sakit atau semasa tua. Okey, bab kata pepatah, ni masukkan peribahasa dia. Sediakan payung, kita mestilah sediakan payung sebelum hujan. Okey. Di samping itu, yang ni ayat dia. Wang simpanan juga boleh digunakan untuk masuk universiti. Ini boleh, kalau nak tambah lagi pun boleh. Beli apa, bayar yuran ke apa boleh kalau nak tambah. Okey. Yang terakhir, isi yang terakhir. Okey. Seterusnya, kebaikan berjimat cermat yang keberapa? Yang keempat, dapat memupuk sifat berdikari. Buat ayat ni dalam perenggan lengkap. Buat ayat ni. Pada masa ini, ramai orang yang kurang atau tidak ada sifat berdikari dalam diri masing-masing. Tidak pandai menguruskan wang. Buat ayat dia, mereka tidak pandai menguruskan wang dengan sendiri. Okey? Mereka suka membazir dan mereka tidak berjimat cermat. Okey, jadi kita buat huraian ayat tengah ni pula. Okey, apabila berjimat cermat, kita dapat memupuk sifat berdikari. Menjadi semakin matang. Mencik dah pandai, dah besar sikit. Okey, seseorang itu akan menjadi semakin matang.
mereka akan semakin bijak menggunakan wang. Tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Ni macam ni ayat ni. Mereka akan tahu membezakan perkara yang penting dan tidak penting. Bila kita pandai berdikari, kita tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Tidak menyusahkan orang lain kita juga. Mereka juga, buat ayat, mereka juga atau seseorang itu juga tidak akan menyusahkan orang lain jika mereka tidak mempunyai wang. Sebab mereka tahu, mereka dah ada sifat berdikari itu, tak nak susahkan orang. Okey. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak sejak kecil lagi supaya kaitkan dengan berdikari, supaya sifat berdikari ini ada dalam diri anak-anak. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, melentur buluh biarlah dari rebungnya masa kecil ini. Okey, baik. Itu saja untuk pengajaran pada hari ini. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan gunakan teknik cabang ini untuk tajuk-tajuk karangan yang lain. Setakat ini dah tajuk yang ke-7 yang saya dah muat naik di YouTube saya. Sekian, terima kasih.